أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Kemudian kami bagi kamu berada di atas syariat daripada segala urusan wahai Muhammad. Ikutlah akan syariat itu dan jangan ikut hawa nafsu mereka yang tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Mulanya marilah kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kali saya nak cakap tentang tajuk frame syarak. Syarak adalah suatu jalan kehidupan yang Allah jadikan untuk umat yang bernama Islam. Dan syarak adalah merupakan hukum yang Allah putuskan untuk manusia Muslim berjalan. Syarak ni ibarat peraturan. Kalau syarikat dia ada peraturan, dia ada rules, maka begitulah dengan Islam, dia ada peraturan. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, al-mu'min 'inda syurutihim. Orang mukmin itu, orang Islam itu berada di atas syarat-syarat mereka, berada di atas jalan yang Allah putuskan untuk mereka. Baik. Cuma hari ini kita nak bicara tentang frame syarak. Sebab kok mana kita hidup, kita tak boleh keluar daripada syarak itu. Saya namakan frame nak bagi mudah faham. Frame ni dia, kalau kita kata istilah gambar, dia ada frame gambar. Kalau pintu, dia ada frame pintu. Kalau suatu bingkai itu dinamakan frame kerana jangan keluar daripada frame itu. Oleh itu disitulah bahawa bila kita bercakap tentang syariat, kita bercakap tentang hidup dalam syariat. Cakap hidup dalam kerangka frame yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk kepada frame syarak tadi adalah la ilaha illallah. Siapa sahaja yang mengucap syahadah, suka tak suka, dia kena berada di atas frame itu. Bila dia berada di atas frame itu, maka dia jangan sampai terkeluar daripada jalan tersebut. Kalau terkeluar, baru dikira berdosa dan salah daripada kehidupan. Jadi oleh itu dia kata, bila kita baca ayat mula-mula tadi, Al-Jasiyah ayat 18 ini, adalah ayat yang menunjukkan bahawa Allah perintahkan Nabi berada di atas syarak tadi, atas frame syarak tadi. Dan ayat ini adalah merupakan ayat untuk semua orang. Syariat maksudnya kehidupan. Kita Muslim kena hidup bersandarkan syariat. Sebab tu orang sebut Islam is way of life. Islam adalah satu cara hidup. Maknanya orang Hindu pinjam benda tu pada kita. Hinduism is way of life. Dia pun ambil kaedah cara hidup Hindu tu adalah way of life. Cuma kita boleh claim kalau kita ada frame yang sangat jelas dan dia tidak ragu-ragu. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tengok dulu manusia yang dalam syariat ni, yang menganut Islam, yang masuk Islam, mereka ada 3 kelompok. Jadi kita nak pilih kelompok yang mana kita nak jadi. Kelompok pertama adalah yang tidak pedulikan tentang Islam dan syariat. Hidup mereka tanpa panduan syarak. Mereka ni tak diikat dengan apa-apa walaupun mereka sudah syahadah. Bagi mereka, mereka tak akan ikut frame yang syarak buat. Mereka boleh keluar daripada frame tu bila-bila dan mereka tak akan follow apa yang syarak ajar pada mereka. Ini adalah kelompok yang memang ingkar, asi,
boleh jadi mustakbirin, aba, kelompok yang enggan mengikut jalan yang diajar oleh Nabi. Cuma mereka Islam, tapi mereka tidak ada di atas frame itu. Kelompok kedua adalah kelompok yang ikut syarak, sangat jelas dengan syarak. Cuma masalah mereka jumuk dan sempit. Yang ini kuat sangat berpegang dengan suatu apa yang datang dalam Islam, tanpa membezakan yang mereka pegang itu sama ada benda qat'i atau benda zanni. Qat'i maksudnya benda yang sabit, benda yang tak boleh buat bincang, benda yang tak boleh tukar. Solat qat'i ke zanni tuan-tuan? Solat, sembahyang qat'i, dia tak boleh bincang dah, kita kena solat bila-bila pun. Puasa Ramadan qat'i ke zanni? Saja saya tanya sebab saya nak pastikan tuan-tuan faham maksud qat'i dengan zanni. Bukan saya underestimate, tapi nak make sure saja. Jadi benda itu menunjukkan pada kita bahawa orang yang jumuk dan sempit terhadap Islam, mereka memang kuat berpegang dengan Islam, dan mereka akan pegang seluruh daripada Islam tanpa dibincang, tanpa diubah, dan mereka akan kekal benda begitu sampai bila-bila. Walaupun dalam perkara-perkara zanni, perkara-perkara yang ulama berselisih. Mudah faham? Qat'i maksudnya dia sabit daripada Quran dan hadis secara jelas, tak ada perbincangan ulama. Zanni ulama masih bincang hukumnya. Ada ulama kata harus, ada ulama kata haram. Contoh, hukum bersalam laki-laki perempuan bukan mahram. 4 mazhab kata hukum bersalam itu haram. Tak kira apa jua tujuan, hormat ke, tujuan nak ra'i ke, haram. Tapi menurut beberapa orang ulama, di antaranya Dr. Ali Jum'ah, di antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi, di antaranya Syekh Ali Tantawi, Syekh Tantawi, Syekh Muhammad Tantawi, mereka memberikan pandangan hukum bersalam laki-laki perempuan bukan mahram ini hukumnya harus tanpa syahwat, aman daripada fitnah, dan bukan tujuan untuk berlazat-lazat dengan tangan. Kalau tak ada unsur tu, salam kerana nak hormat dia, dan ketika itu aman daripada fitnah, dan ketika itu pula dalam keadaan bukan untuk syahwat, bukan nak basuh kuih lembut tangan kawan ni ya, bukan, tak ada niat itu, maka niat dia tulis aman daripada fitnah tadi. Maka kata Qardawi, kata Dr. Ali Jum'ah, kata Tantawi, hukum bersalam itu harus kerana tidak ada unsur tadi. Tetapi kalau ada unsur syahwat, ada unsur tidak aman pada fitnah, ada unsur taladzur, nak ambil kesedapan tangan, tak ada ulama kata harus, semua ulama kata haram qat'i. Itu beza dia. Contoh boleh mengaji macam ni? Kata tak boleh? Boleh Dan bila sampai tahap demikian, maka ada setengah kelompok tadi yang jumud, kelompok yang kedua tersebut jumud dan tak boleh ubah ni, dia akan hantar orang yang mengambil pendapat kata boleh salam. Yang ni tak harmoni Islam. Macam orang bergaduh pasal solat tarawih 20 dengan 8. Nak tanya solat tarawih 28 ni qat'i ke zanni? Itu persoalan dia. Macam orang bergaduh tentang soal berkenaan dengan mesin basuh. Ada orang kata kalau basuh baju menggunakan mesin basuh tidak sah. Ada setengah ulama kata sah. So orang yang jumud dan tak boleh terima perubahan ni, mereka kata tak, pakai hak tak sah. Kenapa pakai hak sah? Mereka lebih suka yang sempit daripada yang luas. Ini maksud frame syarak. So saya nak beritahu, frame syarak maksudnya ada frame yang sempit dan ada frame yang luas. Dia boleh adjustable, dia boleh adjust. Dia bukan permanent. Frame syarak kita boleh adjust bagi jadi luas dan sempit dalam perkara-perkara zanni. Saya kira tuan-tuan cerdik, saya tuan-tuan boleh terima fact ni, jadi saya cerita macam itulah. Yang ketiga, ini kelompok yang bagus. Mereka sangat nak berpegang dengan Islam, mereka menerima perubahan dan sangat tekun dengan agama. Mereka akan terima benda baru bila ada perbezaan, ada pandangan, ada benda yang boleh jalan keluar, mereka akan ambil sebagai jalan keluar. So tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak jadi kelompok yang pertama langsung tak pegang dengan syariat, minum arak pun dia buat, dia tak kira apa-apa, zina pun bagi dia hanyalah macam ucap salam ya. Nak jadi kelompok yang tu,
yang tu memang out terus. Ni kelompok yang tidak diiktiraf oleh agama. Atau nak jadi kelompok yang kedua, sangat ketat. Bagi dia bila sebut konsert, haram. Artis, maksiat. Band, riba. Telekomunikasi, alat Yahudi. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Adakah tuan-tuan nak jadi kelompok yang kedua begitu? Yang kuat berpegang dengan agama tapi sempit, tak ada ruang untuk perbincangan. Bagi dia, yang itu dia faham, hampa jangan berani ejah. Hampa berani ejah, aku lawan habis. Itu kelompok kedua. Atau nak jadi kelompok ketiga. Datang saja ada perubahan, kita tetap berpegang dengan as-salah, dengan qat'i. Tapi kalau ada benda zanni kita boleh bincang, kita bincang. Kelompok ini agak boleh terbuka sikit. Dia tidak tegas dalam perkara-perkara yang boleh dibuat bincang. Contoh. Sebut banyak kali ni. Katakan orang salah faham. Ya, kebanyakan ulama mengatakan merokok itu haram. Tetapi sebab dia adalah bukan qat'i. Dia adalah zanni. Nak tanya, hukum merokok ni haram, qat'i ke zanni? Saya jawab takut orang katakan misal rokok tu tak jawab. So dalam bab demikian menyebabkan akhir sekali kita tak bergaduh sebab kita tahu orang tu merokok, tak apalah. Tapi aku tak merokok, aku tak judge orang yang merokok. Sebab ada ulama yang kata tak apa pun. Cuma aku taklah, aku tak nak. Tapi orang lain tak apalah. Itu maksud. Tidaklah dia kata siapa-siapa yang merokok jangan membaca. Kesambung bahasa. Kita sambung sikit lagi. Tadi saya sebut syarak ni ibarat frame bagi sebuah gambar. Kalau untuk kita kiaskan syarak macam kita. Kalau untuk kita dia ada dipanggil fretboard. Fret. Hak menyebabkan tali ada 6 tu. Tu hak. Dia ada neck sebagainya tu. Itu dia panggil fretboard. Fretboard ni maksud dia kalau orang nak main gitar, itulah frame dia. Jangan keluar daripada frame tu. Kalau orang yang main chess, dia ada chessboard, betul tak? Siapa main chess, dia ada papan hitam putih. Kok mana nak main, silakan. Tapi jangan keluar daripada yang tu. Ikut peraturan. Baik, sebab tu saya selalu tanya. Dalam kehidupan hari ini, bila kita hidup, kita menggunakan syarak ataupun kita follow syarak? Ini soalannya. Kita guna syarak atau kita follow syarak? Jawapan. Kita follow syarak atau kita guna syarak? Kalau follow syarak, apa orang bagi tahu kita follow. Kalau kita dia kata? Guna syarak, kita tengok yang mana paling sesuai dengan kita guna. Sebab tu orang yang main chess, sebagai contoh, bila dia main chess, dia follow cara orang main atau dia main sendiri dengan undang-undang yang telah ditetapkan. So, saya nak ajar tuan-tuan, dalam hukum fiqh, tuan-tuan kena main sendiri hukum itu. Tetapi tetap masih berada dalam frame syarak, tak keluar daripada frame tersebut. Saya ambil contoh, cerita paling mudah. Hukum bersalam laki-laki perempuan bukan mahram, kita ambil pendapat yang asal kata haram. Kita tak buat benda tu di kampung. Kita balik raya kita tak buat. Pasal masyarakat kita tak boleh terima salam laki-laki perempuan. Dan kita tak pakai bab tu sebab kita bimbang akan datang fitnah. Saya sampai hari ni pun tak salam dengan orang bukan mahram, yang perempuan lah. Yang laki bukan mahram salam lah. Jangan salah faham pula kan. Tetapi bila anda kerja di pejabat, tiba-tiba satu hari TM amanahkan anda untuk entertain satu orang perempuan. Dia datang pada Sweden sebagai contoh. So bila dia datang, dia pun hello. What you should do like this. Oh, I'm sorry, I'm Muslim. I'm very, very good Muslim, so I cannot shake your hand. Please forgive me. Sir, may I explain to you, sir, because why I not shake your hand, give me some opportunity. Betul tak? Hak mana tuan-tuan pakai? Tuan-tuan follow syarak yang mengatakan tak boleh salam, atau tuan-tuan ambil sebab ini hukum zanni, tuan-tuan main atas benda. Saya masih bercakap atas syarak pun dah terkeluar syarak juga. Ini persoalan saya tanya. Orang yang kelompok kedua, dia tak boleh terima yang tu. Hang dah kata haram salam laki-laki perempuan, tiba-tiba hang jumpa orang lain, hang kena tegas. Bagaimana hang nak buat salam pula?
Ini kita kata, kita tak nak jadi kelompok yang follow. Kita nak jadi kelompok yang pandai, basirah, cerdik dalam menggunakan bid. Ni saya sedang kempen menjadi kelompok yang ketiga. So, orang lain bila tengok suasana tu, dia tu bukan pengurusi masjid ya. Tengok dia salah dengan perempuan tu pasal apa? Oh, ada pengada hukum dari perempuan tu uluk tangan. Dia pun aman fitnah, dia pun tak pakai jubah serban apa, pakai baju TM, apa masalahnya? Contoh, kan? Dan orang ni bila tengok benda tu nampak, oh, dia respect, bukan dia ambil kesempatan. Kawan tu mari nak berinteraksi dengan dia, dia ulur tangan. Maknanya, cara kita main itu, kita tahu, kita masih berada dalam frame syarak. Cuma frame kita lebih luas daripada frame kelompok kedua yang sempit. Yang salah, tuan-tuan, keluar daripada frame syarak tu salah. Macam mana? Dia hanya ulur tangan bersalam, tuan-tuan pergi peluk dia. Itu baru keluar pada frame. Yang ni maksud saya. Sebab tu, kita kena faham. Syarak untuk kita guna, untuk kita usefulkan, untuk kita ambil sebaik mungkin. Bukan kita hanya angguk-angguk ya terima sebab Islam kata macam tu. Ini orang yang lemah, syarak tak iktiraf orang lagu ni. Syarak iktiraf orang yang mengaji dan pandai menggunakan kaedah tersebut. Baik, oleh itu saya kata bahawa ya, sila. Kalau misalnya kita entertain customer, Ya. kita customer daripada orang negara, Ya. perempuan, Ya. itu kalau nak beluk, kita pernah beluk kan? Okey. Kalau boleh elak, elak. Kalau boleh elak, elak. Tapi kalau dia jadi satu budaya. Contoh, ada satu hadis. Satu hadis, Nabi pergi rumah Ummu Haram. Ummu Haram ni bukan mahram Nabi tau. Dia bukan ibu susu Nabi. Dia tak nak kenal-kenal adik-beradik dengan Nabi. Dan dia bukan ajuzah, bukan perempuan tua. Kalau tengok tu terliok lagi lah. Ummu Haram namanya. Bukan haram jadah, tu satu Nabi lagi. Ummu Haram ni, bila dia pelawa kami, Nabi mari rumah, dia entertain Nabi. Dia jamu Nabi makan. Sampai satu masa, tengah-tengah Nabi makan, dia kata, ya Rasulullah, mainlah duduk atas pohon aku urut kepala kamu dan cari pokok ada kutu dan sebagainya. Nabi merelakan perbuatan tu. Nabi pergi duduk atas kepala dia, dan atas pohon dia, dan dia pun usap kepala Nabi dan cari benda-benda atas kepala Nabi. Perbuatan itu jadi dan hadis itu sahih, dan sampai hari ini ulama confuse kenapa Nabi berbuat demikian. So hanya ada satu jawapan. Sebab Ummu Haram itu Nabi anggap sebagai seorang wanita yang baik, dan tidak ada fitnah ketika itu, dan ada keluarga Ummu Haram yang bersama dengan Nabi. Dan dalam keadaan demikian, dia hanya nak entertain Nabi sebab kepandaiannya urut kepala. So Nabi izinkan. Bukan Nabi minta, Nabi penuhi hajat perempuan tadi. Daripada cerita tu kita kiaskanlah. Kalau dia nak hak kita, tapi dengan syarat kita hanya sekadar untuk mesra, bagi tahu, taklah kita ambil kesempatan tapi berlaga habis. Bumper tu kena. Kalau kita tak sesuai. Sebab apa saya jawab kes ni? Sebab tak payah tu Haji lah, kan baru kes Yuna dengan Asya, kan? Tuan-tuan tahu Yuna dengan Asya yang nyanyi lagu down 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 down. Untuk orang soleh tak sesuai lagu. Jadi nak beritahu, bila dalam kes tu saya tengok sendiri, Yuna tak mau peluk Asya, tapi Asya yang datang mendekati Yuna. So Yuna tak ada pilihan. Bagi orang Amerika, peluk itu tunjuk mesra. Kalau jahat betul, mereka berzina. Peluk tu biasa. Kalau orang bantai, mereka kata, apa? Aku buat salah apa? Sebab budaya mereka, bila respect pada orang, mereka akan peluk. So Yuna ambil kaedah, aku railah, cuma aku cuba elak sebaik mungkin. Kes demikian menyebabkan Yuna dibantai oleh orang-orang yang berpemikiran kelompok kedua ni. So saya kata, kita tahu apa kita buat. Tapi kalau kita ada unsur syahwat dan boleh menimbulkan fitnah, elaklah. Dan saya pun tak cadangkan benda tadi. Jangan bila saya sebut gini, ting, boleh. Esok kali berkat raya Allah salam peluk. Tak. Maksud dia kalau tuan-tuan nak start, jangan. Tuan-tuan tak boleh start. Kalau kita kena pegang teguh dengan syariat. Tetapi kalau orang sudah mula, kalau boleh elak pun kita elak. Tetapi tak ada excuse. Ketika itu barulah kita ambil kesempatan tadi.
Ambil kesempatan lah. Ambil ruang tadi. Saya tak faham dah. Itu maksud dia. Sebab apa saya cakap benda gini? Sebab saya dapati, tak tahulah, saya datang TM ni, saya ada satu tujuan. Kalau saya datang nak mengajar tuan-tuan macam mana orang lain mengajar, saya tak main apa TM ni. Sebab saya nampak TM banyak bawa value. Tuan-tuan, kan baru ni iklan yang paling mahal adalah iklan TM. Bukan mahal duit, saya tak tahulah. Mahal dari segi value. Dulu banyak iklan Petronas, tapi kali ni iklan raya, iklan TM. Kenapa tak tengok TV dah? Kan? Iklan tu kan tunjuk satu perempuan ni pergi ambil makanan apa yang ada, bubuh pergi bagi ke gelandangan. Tuan-tuan, iklan tu semua orang menitih air mata sebab dia mempertaruhkan value yang sangat mahal. Chinese, Indian, Malay bersatu untuk bantu orang-orang yang kesempitan, bawa makanan. Remang bulu remah tengok iklan tu sebab kita pertaruhkan value. So, kita kena main dengan syariat yang ada value lah. Bukan syariat yang sempit hingga ke tengok semua orang tak betul, judge. Itu bukan kita. Yang ni maksud saya. So, kita tetap duduk dalam frame syarak. Cuma cara kita luaskan sikit frame bila sempit. Dan kita sempitkan sikit bila dalam keadaan kita rasa tak perlu luaskan. Saya sebut tadi, bila saya sebut begini, jangan tuan-tuan balik pergi salam riuh-riuh di kampung. Ada orang dia bongok kan. Kita cerita benda ni, ustaz tu kata boleh, apa masalahnya? Dia khilaf piak. Oh, teruk sangat. Jadi maksudnya kita tak nak jadi begitu. Cuma kita nak bila kita dalam keadaan tertentu, kita boleh settle problem. Ini maksud saya. Semoga kita ada jalan keluar dari segi apa yang kita terbabit. Ini untuk orang yang macam tuan-tuan. Hukum ni pun saya bagi untuk tuan-tuan. Kerana tuan-tuan masih involve, tuan-tuan masih kerja. Tuan-tuan BTM ni kerja kan? Saya duduk saja. Kalau tuan-tuan masih kerja, saya bagi ruang ini untuk tuan-tuan berfikir. Jadi itu maksud saya, bahawa frame syarak perlu diperluaskan. Saya ulang, kita tak luaskan dalam perkara qat'i. Kita hanya luaskan dalam perkara zanni yang ulama masih berselisih dan ada perbincangan di situ. Baik. Terakhir tuan-tuan, saya tak mau panjang. Sebelum saya buka soal jawab. Baik. Sebab apa kita kena ambil yang boleh menerima perubahan? Sebab dunia dah berubah sekarang. Dunia hari-hari berubah dan hari-hari dia sedang menjadi dunia lain. Dulu dunia lain, sekarang dunia lain tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tengok, suatu masa dulu orang panggil zaman industri, betul tak? Dipanggil zaman E equal MC2. Kan itu zaman dia. Zaman orang sibuk pasal buat kereta, hilang apa nak kerja. Kan zaman tu zaman kita kerja di Sigit, ingat Sigit, orang Penang. Sigit, pergi kayuh rendah, kerja Sigit pasal nak buat chip, microchip, nak masuk kilang, tanda itu zaman industri. Zaman industri dah berlalu. Sekarang zaman teknologi. Okay. Lepas tu zaman teknologi, orang sedang buat kecanggihan, sedang gunakan benda-benda lain, bukan lagi zaman industri. Lepas zaman teknologi, zaman informasi. Zaman informasi, orang asyik cakap pasal apa? Instagram, Telegram. Kita ingat Telegram? Telegram, hak main pada pejabat puh dah. Telegram, orang cakap pasal WhatsApp, bukan WhatsApp bro. Kan? Siapa tak tahu benda tu, dia tertinggal kereta api, dia tertinggal zaman. Lepas tu saya kata, siapa yang masih pakai Nokia 33 skupang, dia ketinggalan zaman. Dia orang zaman dinosaur tuan-tuan. Orang tak pakai dah telefon tu. Bahkan siapa pakai BlackBerry pun kira out dah. Maknanya zaman sudah berubah. Sekarang ni, the latest bukan lagi zaman information. Zaman sekarang dipanggil data teknologi. Zaman data. Siapa kuasai data, dia menguasai people. Siapa ada data, dia ada duit. Siapa ada data, dia hebat. Sebab tu Singapura tahu, dia tak ada sumber hasil. Hari ini dia dapat sumber baru. Sumbernya adalah data. Siapa nak simpan data ke Singapura, silakan. Kami sediakan tempat yang luas. So data tu kita boleh bekerjasama. Kerajaan Singapura ada data dan kami akan jual data tu pada orang. Tuan-tuan ingat bank telefon kita saja-saja akan tawar kad kredit. Hello, Encik Zul. Dia tanya, kami nak tawarkan kad kredit pada Encik Zul. Dia dapat data mana? Takkanlah aku yang tak ada kerja dia nak bagi tak kredit. Melainkan dia tengok transaksi. Dia tahu aku ada duit. Bini aku 2, dia tahu. Jadi maknanya atas faktor itu masa dah berubah. Tetapi dah masa berubah, Islam masih zaman 70-an. Islam up to date atau ketinggalan? Kalau ceramah begini dia akan ketinggalan. Sudahlah, jangan tu tengok TV. TV ni Fir'aun maha besar. Tuan-tuan, up to date ke tak?
Ada orang dalam ceramah boleh angkat iPhone ni jangan guna telefon bimbit. Ini berhala model. Kita dengar bila pula jadi berhala? Dia out of date. Bila out of date, orang tinggal Islam, orang ambil Islam, automatically orang tinggal Islam. Sebab tu saya tanya, kenapa tak pergi kuliah? Pergi kuliah, dia duk ajak pada tahun 70-an. Nabi Muhammad penghulu bagi segala Nabi. Penghulu mana orang pakai? Dah orang pakai presiden lah ni. Nampak? Saya tidak menghina kitab-kitab tua. Itu rujukan yang bagus. Cuma saya kata, kenapa orang-orang baru, ustaz-ustaz macam kita yang baik-baik ni, tidak cari jalan untuk kenakan istilah-istilah baru dan kaedah-kaedah baru. Sekarang orang dah tak baca buku. Orang pakai PDF, orang pakai e-book, orang pakai audiobook. Ada tak audiobook dalam bahasa Arab? Ada tak audiobook dalam Islam? Ada. Tu saya kata, kalau kita tak ikut rentak itu, kita akan ketinggalan. Jadi sebab tu, mari kita ambil apa benda yang kita tengok dulu tak boleh, sekarang dah berubah. Sebagai contoh, saya ambil contoh. Di antara yang dulu orang kata tak boleh, sekarang boleh, contoh. Pertama, zakat fitrah. Saya ambil contoh. Zakat fitrah, ingatlah dulu orang kata tak sah bayar menggunakan duit. Menggunakan wang. Kena bayar guna beras. Ingatlah zaman tu kita tolak beras. Kita pergi ke surau nak bayar zakat fitrah malam raya, kan? Saya ada 7 orang, pakat jual kerja rendah, tolak beras tu pergi ke Tok Imam jual balik, kemudian barulah kita bagi duit. Ingatlah zaman tu. Lama-lama orang tak boleh pakai yang tu kerana usung beras payah sangat. Maka orang ubah. Hari ni teknik terbaru, Jabatan Zakat Negeri kata tunaikan zakat fitrah melalui SMS. Lagi tak ada duit terus. Tunai zakat fitrah melalui SMS. Bagi duit tak? Tak. Potong daripada akaun. Lagi tak ada transaksi. Sah tak sah? Berani kata tak sah? Cari orang tak bayar. Sebab tu tak. Maknanya ada perubahan. Sebab dulu tak boleh, sekarang jadi boleh. Yang kedua, solat Jumaat. Sini buat solat Jumaat. Dulu orang kata kalau nak solat Jumaat kan ada 40 orang mustautin. Tak ada 40 orang mustautin, solat Jumaat tidak sah. Betul? Tuan-tuan mustautin tak sini? Hari ni kena ubah. Nak tunggu orang mustautin di TM? Tak ada. Maka kena ambil kaedah. Hari ni tak boleh dah. Untuk penuhi 40 orang mustautin, bagi buat solat Jumaat. Kalau dia bermukim, maksudnya dia datang kerja sini pun dah boleh solat Jumaat. Walaupun tiada seorang di kalangan kita pun yang mustautin. Kecuali yang mustautin tu hak minta sedekah di bawah. Tu dia mustautin, dia tak ada tempat tidur di sini. Lain. Jadi maknanya hukum dah berubah. Tak boleh pakai dah. Nak solat Jumaat kena ada 40 orang mustautin. Dan benda tu tak ada nas pun. Dia hanyalah pandangan zonni ulama. Dia bukan nas daripada syarak. Nabi tak pernah sebut nak solat Jumaat kena 40 orang mustautin. Jadi hukum berubah dengan sebab berubah zaman dan berubah tempat. Yang ketiga, hukum musafir wanita. Pernah dengar hukum haram wanita musafir seorang diri, betul? Wanita musafir seorang diri, dia pergi Melaka haram, dia pergi ni haram, tak boleh. Dia kena teman oleh mahram. Masalahnya dia bekerja. Syarikat hantar dia pergi. Kau pergi tengok site, sebab hari ni kan orang lelaki dan perempuan sama taraf, tak ada beza. Kau pergi tengok site, kami kita nak buat pencawang ni. Pergi tengok mana? Noh, di Johor. Saya pergi seorang tuan. Habis seorang. Dia nak kereta, duit minyak kita bagi. Maka hukum sekarang dah bertukar. Wanita boleh musafir seorang diri tanpa mahram. Dengan syarat jalan aman, tidak ada fitnah dan tempat yang sampai itu memberikan kebaikan kepadanya dan memang dia terpaksa pergi dan tak ada jalan lain, maka hukum wanita musafir seorang diri dah boleh zaman sekarang. Yang lain, wanita jadi ahli parlimen. Zaman saya balik Mesir dulu masih diperdebat, wanita boleh jadi ahli parlimen tak? Tak boleh masa tu. Sekarang dah ramai ahli parlimen daripada wanita. Kemudian yang lain dijawab apa dia? Hukum wanita nyanyi. Dulu kan banyak orang bagi pandangan wanita nyanyi hukumnya adalah haram kerana suara itu aurat. Kini banyak ulama review balik, wanita boleh menyanyi dan suara bukan aurat selagi dia menyanyi, bukan dia menggatai. Faham tak? Kalau dia menggatai haram lah. Kalau nyanyi apa dia? Down 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 down. Boleh tak? Dia nyanyi lagu apa? Jika mimpi masa silam, boleh tak? Kalau nyanyi gitu tak menggatai,
maka ulama kata boleh. Tapi kalau dia menggatai, sudah ku tak mampu menanggung hidup. Teguh haram. Pasal itu dah menggatai. Nampak tak? Itu maksud dia. Wanita dibenarkan menyanyi selagi mana dia menyanyi. Dia bukan tujuan-tujuan nak menggatai dan sebagainya. Baik. Hukum mesin basuh yang saya sebut. Dulu semua kata siapa basuh baju ikut mesin basuh. Tidak sah dan pakaian itu tetap najis. Ada seorang ulama baru buat kajian, hukum mesin basuh telah boleh dipakai walaupun tak cukup 2 kolah. Mana nak cari mesin basuh 2 kolah? Jadi hukum dah berubah. Maka hukum mesin basuh automatik, fully automatic atau semi auto, maka boleh digunakan dan keluar saja baju tu kering, maka baju tu boleh pakai untuk solat, tidak ada masalah. Zaman dah berubah, hukum pun jadi berubah. Tapi saya repeat, hukum yang berubah ini semua hukum-hukum zanni yang ulama bincang, yang dalam kaitan ijtihad, yang qat'i, kita jangan berani usik. Jangan tuan-tuan kata kalau gitu Ustaz kami nak solat 3 waktu lah. Kita nak bagi sesuai dengan masa kami. Itu kepala otak. Tak boleh tak? Jadi maknanya nak bagi tahu bila perkara-perkara yang tak boleh hijaz, maka kita tak payah hijaz. Sebab tu saya kata bahawa ini di antara benda-benda yang menjadi perbincangan. Dulu janggut ni wajib simpan. Siapa buang janggut dikira haram. Ini tak boleh dah. Sebab ada saja janggut ni kena buang. Contoh mereka yang menjadi army, yang menjadi polis, mereka tak boleh simpan janggut. Jadi pekerjaan tu kena dan buang janggut itu kena. Sebab itu ada arahan. Maka hukum simpan janggut sekarang bukan lagi wajib, hanyalah sunat. Cuma siapa yang tak simpan janggut tu terserah pada dia lah. Terserah pada dia. Bukan lagi hukumnya tak simpan janggut haram. Tak jadi itu. Ini bab dia. Maksud dia, ini di antara benda-benda tersebut. Jom kita luaskan frame syarak kita, tetapi tetap berdasarkan hujah. Itu yang saya kata, exercise kita hari ini, cuba kita bersoal jawab benda yang qat'i ataupun zanni. Yang saya nak ajar tuan-tuan satu ya. Bila orang kata yang ni haram, tuan-tuan kena terus tanya, ustaz nak tanya, soal apa benda yang ustaz jawab tu qat'i ke zanni? Tu dulu. Boleh faham maksud saya? Hukum bersanding haram. Siapa nak sanding masuk hutang, jangan sanding, haram hukumnya. Kita tanya, ustaz, hukum sanding ni haram qat'i ke zanni? Tanya kita dulu. Kalau kami nak sanding juga tapi kami ejah benda yang haram, boleh tak ustaz? Itu soalan. Kalau dia kata tak boleh, haram juga, tak boleh apa-apa. Maka tuan-tuan kena pakai pandangan tuan-tuan lah. Sebab kita ajak dia berbincang, dia tak mau bincang. Sebab saya tak nak underestimate kecerdikan tuan-tuan. Saya tak nak tuan-tuan jadi pengikut agama yang membabi buta, yang tak tahu apa-apa, dah ustaz kata. Koklah ustaz kata. Tak mahu kan? Biar yang syarak kata, aku ada pegangan, aku tahu exercise aku. Dan aku guna ni bukan main-main, memang ada dalil dan hujah. Aku tahu apa itu zanni dan aku tahu apa itu qat'i. Kali itu yang tuan-tuan boleh kecap, insya-Allah dia satu kebaikan untuk tuan-tuan insya-Allah. Kita sambung dalam edisi siasat akan datang. Mudah-mudahan lain lagi insya-Allah. Mudah-mudahan dia jadi satu kebaikan untuk kita. Cuma siapa yang nak dapatkan nota, ni saya buat nota tuan-tuan. Memang saya syarah dia, saya buat nota. Siapa nak dapatkan nota tadi? Sebab saya tengok tuan-tuan dengar bertenang macam faham ya. Jadi siapa nak dapatkan nota, nak dapat balik nota ni bersama dengan audio. Saya buat audio sekali dengan note sekali bentuk PDF. Tuan-tuan boleh ke Instagram, ke Telegram saya. Sebab di Telegram saya buat satu laman saya ustazzul.com. Saya akan invite tuan-tuan masuk dalam ustazzul.com. Tuan-tuan akan dapat nota. Sebelum ni saya bagi dah nota pada orang lain. Hukum bersalam laki-laki perempuan bukan mahram dan hujah-hujahnya. Termasuk hadis Nabi yang Nabi pernah bersentuh tangan dengan wanita. Tujuannya bukan untuk bagi mudah. Tujuannya nak mencari jalan keluar kepada kesusahan itu ya. Jadi maknanya saya bagi semua dalam nota itu dengan syarat tuan-tuan PM saya. Tuan-tuan PM saya akan invite tuan-tuan. PM saya 019-777-8455. Yang ambil itu minat lah, yang tak ambil itu tak minat. Apalah buat benar kan. 019-777-8455. Bila tuan-tuan PM saya akan invite tuan-tuan untuk bersama dengan ustazzul.com. Dalam tu tuan-tuan akan dapat PDF nota. Yang kedua tuan-tuan juga akan dapat audio. Contohnya tuan-tuan, macam saya sebut tadi ada satu hukum yang saya buat, hukum bersalah laki-laki perempuan ni. Saya akan bagi macam ni bentuk dia tuan-tuan. Ni hukum bersalah laki perempuan, saya akan bagi dalam bentuk carta semuanya. Dalam bentuk carta ni,
Tuan akan follow catatan ni dan ada audio sekali. Saya akan bagi tuan-tuan go through sini dalilnya apa semua, tuan-tuan boleh simpan dan tuan-tuan tak boleh simpan dalam bentuk kertas. Ada dalam ni takkan hilang selagi tuan-tuan bersama dengan Telegram saya, insya-Allah. Sekali lagi. 019 777 8455. 019 777 8455. Siapa bersama dengan saya akan invite dalam tu, insya-Allah. Jangan takut tak ada kena pecah apa lah. Pokok kata sagi ustaz ni tak kami sekali tu derma. Derma lain. Ayat tu saya bagi free semua, tak ada apa minta. Cuma kita nak exercise semoga tuan-tuan tidaklah mengaji tanpa dalil. Tuan-tuan taklah mengaji tanpa ada nota. Dan saya tolong mudahkan. Nota ni bukan gaduh baca. Tuan-tuan kena tengok. Sebab saya buat dalam bentuk chart, saya buat dalam bentuk sketch, saya buat dalam bentuk nama graf. Semoga tuan-tuan tengok, oh faham. Dia tak susah sangat. Dan dalil tak ada rapat. Cuma tuan-tuan kena tahu ada dalil ke tidak ada dalil. Itu saja. Mudah-mudahan dengan itu menyebabkan tuan-tuan akan jadi seorang yang profesional tapi tahu Islam sebagai panduan. Kalau tidak Islam sebagai panduan, apa-apa sikit Islam sebagai panduan. Panduan apa? Tak tahu panduan. Jadi kita tak nak jadi kelompok demikian, insya-Allah. Sebab saya datang, niat saya nak suruh TM pergi lebih jauh. Saya nak suruh TM pergi lebih berjaya. Saya nak orang berada di TM membantu TM dengan syarat supaya TM pergi lebih go further, kata orang Jawa kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.